A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i bagi surah-surah Al-Quran, dan kita sedang bincangkan berkenaan surah Al-Baqarah. Terakhir kita bincangkan sampai ayat yang ke-33, betul kan? Okey, 33. Mana kita sekarang ni sedang bahagian pendahuluan pendahuluan surah Al-Baqarah. Ini dalam masa kita bincang itu, surah Al-Baqarah ni dia bahagikan kepada apa? Kepada satu pendahuluan, satu penutup, dua isi besar. Yang isi besar tadi, yang bahagian pertama ni kita tak masuk lagi. Kita sedang bincang pendahuluan baru. Itu berkenaan dengan tajuk itu pertama sekali hidayah Al-Quran, dan kedua khilafah insan. Yang sekarang ni kita dah pada hidayah Al-Quran tu, kita bincangkan berkenaan bagaimana Al-Quranul Karim menjadi sumber bagi hidayah manusia dan kependirian manusia padanya. Allah tidak terangkan ada manusia mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik. Allah terangkan siapa munafik. Kemudian lepas itu Allah Ta'ala arahkan manusia supaya menyembah Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala beritahu kenapa patut dia disembah. Dan Allah Ta'ala terangkan tentang Muhammad Rasulullah, dengan Allah Ta'ala kata wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kalau kamu dan keraguan pada apa kami turun pada hamba kami, itu Muhammad, fa'tu bi suratin min mislihi, datangkan satu surah macam Quran. Ini untuk terangkan Muhammad Rasulullah. Lepas tu Allah Ta'ala terangkan berkenaan nikmat dekat dunia ini dan seterusnya. Dan akhirnya Allah Ta'ala diakhirkan dengan sedang kita bincang sekarang, itu tajuk apa? Khilafah manusia yang pertama di muka bumi. Macam mana manusia ni mula-mula Allah Ta'ala lantik menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi kisah Adam AS yang kita bincangkan, kita sampai tu pada ayat yang ke dah bincangkan sampai ayat 33, di mana Allah Ta'ala nyatakan pada para malaikat, suruh malaikat ni supaya beritahu nama benda-benda berkenaan. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, kita baca dah belum? 62 kan? 61 ke? Itu kan? Itu sampai perenggan pertama tu habis kan? Pertama tu habis. Okey. Maksud dia jadi sambungan, kita sambung insya-Allah hari ni. Baik. Okey, baca ayat dulu ikut saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Benda situ sampai 35. Baik. Pada minggu lepas kita dah bincangkan macam mana Adam AS Allah Ta'ala pamerkan dan tunjukkan apa Adam AS diajarkan berkenaan dengan nama-nama semua benda, nama-nama semua benda, dan nama-nama berkenaan benda-benda yang Allah Ta'ala berikan. Sebenarnya semua benda kita tahu apa benda lah, cuma yang bila Allah Ta'ala kata semua benda, maksud dia semua benda. Jangan lebih buruk kata kapal terbang ada tak ustaz? Ada orang saya jumpa dia kata dia apa, dia bila dia nakkan di sini pak cik ni, di sini pak cik ni dia suka buat benda-benda yang dikata bid'ah hasanah. Bila hadis Nabi kata kullu bid'atin dhalalah, kan semua bid'ah adalah sesat, dia pun datang dia kata. Jadi Allah Ta'ala kata dalam Quran wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nama Allah Ta'ala ajarkan Adam nama semua benda. So apa benda tu? Saya kata mana saya tahu. Kan? Bukan dah Allah Ta'ala kata semua benda dah. Kita tak tahu benda bahasa apa yang Allah Ta'ala ajar pada Adam AS. Kan bahkan para ulama apa yang rajihnya Adam tidak bercakap bahasa syurga, bahasa Arab. Bahasa Arab kita tahu bahasa apa yang Allah Ta'ala beri kepada Adam AS. Yang pentingnya kita tahu bahasa tadi, daripada situlah terakhirnya bahasa-bahasa yang lain. Tapi untuk kata Adam AS cakap bahasa Arab, perlukan pendalil. Nabi terangkan balik apa yang Adam sembang, tapi Nabi tak kata dalam bahasa Arab. Bahkan Adam punya nama bukan Arab. Adam bukan nama Arab, nama Ajam. Ada yang kata bukan nama Arab, nama Adam ni adalah maksud dia maksud Adam ni adalah udmah, mana tanah kulit ni macam tanah yang hitam. Tapi Adam tak dikatakan warna kulit, dia warna coklat. Faham tak? Itu masalah kita kata. Jadi penjelasan tu agak ni sikit lah. Ada orang dia cuba nak balikkan macam nama Ibrahim, bukan nama Arab. Ismail bukan nama Arab, bukan nama Arab. Jadi kita jangan pening kepala semua kena Nabi Arab. Tak, mana ada semua Nabi Arab. Kerana Nabi di kalangan Arab ni, kalau kita kata apa mu'arikhin, ada sejarah kata yang kita kata, dia kata confirm daripada bangsa Arab ni, ada yang Arab yang musnah seperti kaum Ad, kaum Samud. Ada orang tu tinggal di semenanjung tanah Arab dan mereka ni berbahasa Arab mungkin. Ya. Kemudian ada yang Arab yang masih ada lagi macam Qahtan dengan Adnan kan. Lepas tu kemudian ada yang macam Nabi Ismail AS, dia kahwin dengan Arab. Keturunan dia Quraisy tu Arab, tapi Arab hasil perkahwinan dia dengan bukan Arab. Mana maksud dia Arab Nabi Ismail, dia bapa dia orang Babylon. Itu inilah Ibrahim daripada belah Iraq. Kemudian mak dia Hajar daripada Mesir. Dia bukannya orang Arab, tapi dia kahwin dengan Arab, membesar dengan orang Arab sebenarnya. Jadi bukannya kita kata bukan mestilah Arab, tak ada. Bahkan hadis yang kata sayangilah orang Arab kerana aku dia bangsa Arab, tak ada. Benda-benda tadi banyak hadis yang dhaif. Bahkan yang sahihnya kita kata kita muliakan bahasa Arab ni kerana ia adalah bahasa Al-Quran. Itu je, kerana itu. Kalau tidak, bukan tu tak ada timbul tajuk. Ya, kerana mulianya bahasa Arab ni atau terjaganya bahasa Arab ni kerana Al-Quran Karim. Okey, bukannya sebab kita kata nanti akan bercakap bahasa Arab, tak ada. Kita tahu Allah Ta'ala alam, kita tahu apa benda bahasa yang akan digunakan. Yang pentingnya kita faham sekarang bahawa macam istilah nama Adam AS, dia ni adalah tidak boleh dikatakan sebagai Arab. Bukan Arab pertama, tak ada. Bahkan dia bapa kepada semua bangsa. So any bangsa lahir lepas tu adalah daripada dia. Tak kira bangsa apa sekalipun, semua berasal daripada Adam. Ya, Adam AS. Faham Jadi dah lepas jadi Allah Ta'ala zahirkan di situ kemuliaan Adam, dan kita terangkan itu mulianya Adam sebab ilmu belajar, bukan ilmu ilham. Kan, mana ilmu ilham ada, manusia ni dua ilmu. Satu ilmu ilham, inspired, atau panggil wahyu, bukan wahyu, dia mana inspired, macam dia benda-benda yang bersifat orang kata ilham, mana si insting dan sebagainya. Benda tadi binatang dapat, kita dapat. Tapi kalau berkaitan dengan tajuk belajar, itulah yang membezakan kita dengan binatang. Dan belajar itulah tadi ilmu yang menyebabkan Allah Ta'ala suruh para malaikat sujud kepada Adam AS. Bukan sebab ilmu yang lain. Ilmu yang lain tu syaitan pun ada, jin pun iblis pun ada. Tapi bila sebut berkenaan ilmu belajar tadi, dengan itulah para malaikat
dizahirkan oleh Ta'ala kepada mereka kemuliaan Adam AS. Lepas Adam jawab, kan dia sebut nama-nama benda, Allah Ta'ala kata qala alam aqul lakum, tidakkah aku kata pada kamu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku tahu perkara ghaib langit dan juga bumi. Maksud Allah Ta'ala kata, nah tengok ni, nampak, tunjukkan macam tu. Dan bahkan kita ulang sekali lagi, kita kata bila sebut hari Arafah, hari itu adalah hari di mana Allah Ta'ala akan kata pada para malaikat, tengok hamba-hambaku itu, mereka datang kusut masai berdebu, mereka takutkan azabku, nakkan rahmatku, sedangkan mereka tak nampak aku. Macam mana kalau mereka nampak aku? Itu yang besarnya. Pasal mereka takut Allah Ta'ala dan keadaan tak nampak. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sungguh orang-orang yang takut pada Tuhan mereka dengan ghaib, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, untuk mereka ada keampunan dan juga pahala yang besar. Sebab itu capability manusia ni tadi, tanpa lihat, tanpa pegang, tanpa dengar, tanpa physically lihat benda berkenaan, dia boleh percaya, takut dan juga harap kepada benda berkenaan. Lihat kita kata sampai benda tak betul pun jadi. Hantu tak pernah gigit pun takut. Ada hantu kan. Takut kenapa? Sebab ada hantu. Kenapa? Sebab filem. Kan? In the end dia punya apa mindset manusia macam tu. Kalau dihalalkan kepada syurga neraka, alangkah baiknya. Kan sekali orang tu nak buat tu, jangan kau masuk neraka. Jangan kau masuk neraka. Kan baik macam tu. Tapi oleh kerana dihalalkan kepada hantu, jangan keluar, nanti ada hantu. Jangan jalan, nanti ada hantu. So last sekali manusia takut hantu. Tak takut Allah Ta'ala, tak takut kan berkenaan akhirat. Tu beza dia. Banyak orang yang biasa dedahkan diri dia kepada kisah-kisah akhirat dan sebagainya, atau kisah syurga neraka, ataupun hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan syurga neraka, dia punya keinginan dan juga ketakutan dia tu besar. Bila buat benda sekian, dia rasa takut Allah Ta'ala akan murka pada dia. Tapi kadang kata orang tak biasa macam tu, dia akan apa? Takut hantu, tak takut Allah Ta'ala. Tu beza dia. Cara dia masalah aplikasi lah. Macam mana kita halakan alat belajar kita kepada mana. Kalau hala kepada filem, zahir lah, takut hantu, takut saka dan sebagainya. Tapi tak takut Tuhan. Benda tu timbul akidah tu, adakah kita kena syahadah? Nak kata syahadah balik, tidak. Kadang-kadang ada orang tu kerana kejahilan, dia kata saya masih lagi Muslim, dan dia tak rasakan benda tu salah pasal tak ada orang ajar dia. Sekarang saya ajar, jangan buat. Itu je. Kita dah tahu kan. Okey. So bila macam Istighfar lah. Istighfar pada Allah Ta'ala. Astagfirullah, aku silap cakap, kan, sebagainya. So kata-kata berkenaan kita kata untuk betulkan balik apa yang kita ni. Syahadah kita dalam solat kita buat. Kita kan syahadah tiap-tiap hari. Kan berkali-kali, 17 kali, 5 kali. 5 kali pula, apa kali? 5 kali. 9 kali. Kan 9 kali. Kalau tak pun kita kata time-time lain pun ada. Ketika lepas wuduk dan sebagainya pun kan ada syahadah kat situ. So jadi benda tak punya masalah. Yang penting sekarang ni masalah pegangan tadi. Kena putuskan. Jangan percaya berkenaan ghaib kecuali Nabi percaya. Kalau Nabi arahkan kita percaya dan ikut itu je. Lah ada dan dia tolak. Orang kata macam sombongnya kau. Walau orang kata sombong. Kan sometimes orang kata ustaz ni sombongnya. Dia tak pernah kena kot. Dia kata macam tu. Kan? Dia kena baru tahu. Ada saka dan sebagainya. Seriously benda macam ni bagi saya lawak. Kan nonsense zaman kita sekarang ni. Khurafat dah hilang, dah maju dah ni. Khurafat balik. Every time sakit je hantu, sakit je setan, sakit je jin gigit. Kan? Padahal makan tak betul. Kan? Apa dia dan yang dua belakang tu untuk perempuan, tak depan. Tak depan. Sini ke? Belah sini ke? Dia pasal belah situ belakang tu perempuan. Sini ke? Jom Baik. Jadi apa? Jadi secara tak langsung kita kata kesilapan itu yang menyebabkan mindset kita rosak. Pasal asyik halakan kita punya apa alat pengajian ni tadi, pembelajaran kepada khurafat tahyul. So last sekali semua saka sebagainya. Dan mutakhir ni sampai ke buku. Dekat MPH jual buku. Saka adalah benar. La ilaha illallah syarikalah. Kan kalau dia kata ain benar Nabi sebut. Nabi sekat para sahabat percaya benda bukan, tapi Nabi kata ain tu hak. Ain yang apa evil eye. Yang orang tengok kita dengan keadaan dengki, betul barang kita rosak. Kalau anak kita orang tengok tu, sebab Nabi ajar dalam Islam ni, kalau anda kata orang tu dia tak, orang yang ada ain tak tahu dia ada ain. A person yang dia ada ain tu, dia perangai mata dia tadi bahaya kepada orang, dia pun tak tahu sebenarnya. Itu Nabi ajar. Dalam Musnad Ahmad ada seorang sahabat Nabi, dia ada benda berkenaan. Nabi suruh dia betulkan balik orang yang sakit tadi. Nabi kata, adakah kamu nak bunuh sahabat kamu? Nabi kata, so dia wuduk, air wuduk tadi siram dekat kawan dia yang kena ain tadi. Tapi itu Islam diajarkan. Anda tak tahu anda ada ke tidak. Kalau tengok benda elok, benda baik, orang punya harta ke, orang punya anak, isteri ke dan sebagainya, rumah ke, sebut Masya Allah. Sebut Masya Allah. Hilangkan perasaan tadi. Hilangkan ain tu punya efek.
Tu sebab kita diajar Masya Allah, tabarakallah, doakan untuk orang tu keberkatan, kan? Masya Allah, tabarakallah. Apa ni, Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berkati, semoga Allah Ta'ala berkati, diberkati oleh Allah. Itu yang patutnya kita buat. Tapi orang kita tak tahu, tak nak buat adab tadi. Last sekali kita merosakkan harta benda orang tanpa kita sedari. Itu ain hak, Nabi kata. Tapi orang yang ain, dia tak tahu dia ada ain. Orang yang ain, dia tak tahu dia ada ain. Dia sendiri pun tak tahu ada ya apa benda tu pada diri dia. Tu dalam tajuk ni kita kata kita beradab dengan cara Islam. Tengok benda elok orang dapat, sebutlah Masya Allah, Masya Allah, kan? Nampak orang tu, oh hafal Quran, Masya Allah, kan? Tabarakallah, kan? Barakallah fiq. Kita doakan untuk keberkatan. Bukan kita tengok je, bagusnya, comelnya, comelnya. Jangan, itu jangan, tak diajar dalam Islam. Sebab bahaya, ada bahaya di situ. Ada pun yang lain Nabi tak ajar, ada saka dan sebagainya, Nabi tak pernah ajar saka, kan? Ini orang ni ada saka, sakit kerana saka, kerana sakit jiwa. Sometimes ada people, manusia ni sakit jiwa. Sakit jiwa, jiwa dia sakit, maka zahir pada tindak tanduk dia, tindak balas dia. Macam yang orang yang belajar isim tikam orang yang dekat ni baru ni, kan? Dia delusional. Tak pernah nampak muka macam hantu, dia tikam pun orang, tak apa pasal dia, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Saya sebenarnya macam ni, kalau orang macam tu, ada cara ubat dia. Tangkap muka, lempang. Tak setakat ni lah saya tahu lah. Saya tanya dengan orang yang ada kes ni. Tapi biasa orang tak nak buat. Pasal apa? Sayang anak, kan? Tak nak buat. Cerita dia orang kena rasukan. Dia kadang-kadang ada orang kena rasuk, memang betul kena rasuk. Tapi percentage dia kecil. 99% tu bukan yang rasukan, 1% je. Yang biasa tu biasa tekanan. Yang biasa perasan tak? Yang biasa kena rasuk, yang histeria, budak sekolah asrama penuh. Betul tak? Lepas tu betul tak? Kan? Budak sekolah penuh, asrama penuh, elok je. Balik rumah happy je, guling-guling tengok TV. Budak yang pergi asrama penuh tak boleh balik tu, dia geram. Dia geram satu hari je. Dia menjerit. Aduh, orang pun apa jadi budak ni? Detention. Itu je. Even kita dulu ada seorang student, kita cakap, dia kata, saya dulu saya buat ustaz, nak balik rumah. Dia balik rumah, dia kata nak balik rumah. Tu je cerita dia. Dia smart. Dia smart. Dia pandai sangat. Jadi apa dia cara nak buat? Nak sakit-sakit badan tak ada bintik-bintik. Kan nak balik, kan? Tak ada chicken pox dan sebagainya, nak kena balik lama. Buat histeria. So mak abah risau buat balik rumah. Macam tu, serius. Dia saya kata bila ada orang buat macam tu, kan, ada orang buat ta'ala tu, dia ni apa, asyik-asyik pengsan. Dia kena marah bapak dia, pengsan. Dia pengsan. Adalah masalah keluarga dan sebagainya. Tu buat perangai dia asyik pengsan, sikit-sikit nampak hantu. Dia cakap mak dia kat luar rumah ada orang pemak. Mak dia takut lah. Mak dia takut. Dan last sekali nak cerita, satu hari tu dia kejang. Dia tak tahu, dia macam spasm lah gitu, kan. Lepas tu pegang tweezer. Bukan pisau, tweezer cabut bulu, kan. Sekali keluar apa, adik apa, dia punya kelang kabut lah, semua kelang kabut. Anak dia keluar bilik takut mak dia jadi macam tu. Lepas tu panggil saya, pergi dekat, saya kata saya ambil air segelas, simbah muka, lempang. Lepas tu dia jaga sampai sekarang, alhamdulillah tak ada lah nampak hantu kalau saya tak ada je. Kalau saya ada kat rumah tu, dia hilang, hantu tak ada. Kalau saya tak ada, dia cerita dengan mak dia, hari ni ada benda sekian, ada orang tak ada kepala dan sebagainya. Saya ada kat rumah tu senyap, tak ada cerita hantu. Dan tapi pengsan hilang dah. Tak ada pengsan suka hati. Kalau tak asyik pengsan je, dia pengsan, kena marah bapak dia, pengsan depan peti ais. Macam-macam benda. Ini manusia, dia tension. Itu normally macam tu. Syaitan masuk, ganggu dia macam tu. Tapi kadang-kadang benda tu tak ada pun. Dia akan lepaskan supaya perhatian diberikan kepada dia. Tu masalah dia, kan? Macam budak menangis lah, bukan kena sawan sangat. Kadang-kadang tu dia sakit perut, kadang-kadang tak melecet. Tengoklah dulu. Ni apa pasal ni kena jampi ni anak kau ni? Tengok dulu. Entah melecet ke kain tak apa, lampin tak tukar. Dah sampai mula dah dia punya tu dah bergesek-gesek sampai luka, kan. Sakit menangis, kan. Kenapa tak tahu? Tengok dekat celah apa, dah merah, melecet. Pedih memang. Budak kecil mana kerti nak ubat. Orang tua boleh tahan, dia menangis je lah kerja dia. Salah makan ke? Sikit-sikit hantu semua sekali, masalah ni, kan. Kerja hantu tak kerja, gigit orang je. Faham, Jadi bila Adam AS, kita kata tu, dia diberikan dia ilmu belajar. Ini paling besar sebenarnya. Sebab kenapa kita kata kita asas di Yayasan Taklim pun belajar, mengajarkan. Baik, itu kita kata nama semua benda, nama apa saja kita tak tahu. Tapi yang pentingnya memang Adam diajarkan nama. Dan bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis syafaat, memang Adam AS ketika orang ramai nak minta dia syafaat, semua berkata pada dia, mereka datang pada Adam dan tu berkata, wahai Adam, kau bapa manusia, Allah jadikan kau dengan tangannya dan dia sujudkan kepada kau para malaikat dan dia ajar kau nama-nama semua benda. Kau tengok keadaan kami ni, kau tengok kesusahan kami ni, doa Allah Ta'ala supaya lepaskan kami. Mana daripada mahsyar,
Daripada berdiri, tak ada apa benda keputusan. Lalu Adam kata, nafsi, aku ada buat salah. Nafsi. Pergikan Nuh dan sebagainya. Itu kisah syafaat. Baik. Sambung hari ni, mengarah ucapan ilahi sesudah itu kepada Adam AS dengan keizinan untuk memberitahu para malaikat nama-nama yang mereka lemah daripada mengetahuinya. Kan nama-nama yang disebut tu, para malaikat tak tahu nak sebut macam mana, pasal mereka perlukan ilham. Malaikat ni dia dapat ilmu macam lebah buat kerja, macam tu dia. Tak perlu kursus. Tahu, tak perlu kursus saja, praktikal. Okey, jalan kau salin. Salin macam mana salin? Tengok, salin amal macam mana? Ikut tak standard ISO 9002? Tak ada. Dia para malaikat ni Allah Ta'ala ilhamkan macam mana lebah keluar daripada sarang, menetas. Dia tahu nak buat sarang dia. Kan anak lebah tu kan, dia keluar, dia terus tak ada mak buat kursus. Kursus buat sarang 3 hari. Kursus cari bunga 5 hari. Kursus bagi tahu, tak diajarkan macam tu. Semua dia direct. Allah Ta'ala sampaikan macam tu. Itu ilmu para malaikat. Kita akan dapat ilmu ilham tadi, tunggu mana kat akhirat. Rumah kita di syurga nanti, Nabi kata dalam hadis yang sahih, kita lebih kenal banding rumah kita di dunia. Tak ada malaikat buat kerja. Awak siapa? Sekian. Okey, N15. Hujung mana? Awak siapa? Betul, tak ada. Malaikat tak buat kerja yang tu. Tak ada pengagihan tempat tinggal dalam syurga macam tu. Bahkan semua orang masuk syurga je, dia tahu rumah di mana. Dia tahu isteri dia siapa. Tak ada pula silap pergi ambil isteri orang yang masuk-masuk. Aku ingatkan bidadari ni aku punya. Mana aku tahu kan? Tak akan silap. Itu ilmu sana. Sekarang bukan. Sekarang ni ilmu belajar. Jangan tunggu. Saya nakkan ilmu belajar. Ilmu tak belajar. Ilmu tanpa belajar kita pandai. Jangan cari ilmu macam tu. Bimbang apa? Syaitan yang bagi, bukan Allah Ta'ala. Syaitan yang berikan, bukannya Allah Ta'ala. Itu bahaya dia. Macam kita tak tahu sumber kita macam mana. Suara hati kita bukan semestinya daripada Allah Ta'ala. Qarin kita masih lagi bercakap. Yang kita perasan, tapi dah zikir ustaz. Awak semayang pun Allah Ta'ala benarkan syaitan datang kacau. Ini kan pula lepas berzikir. Apa masalah? Dia sama je. Kan Allahu Akbar. Imam tengah baca Fatihah. Bukan, imam baca surah Al-Baqarah. Imam baca surah Al-Baqarah. Anda duduk belakang ni, datang syaitan kacau lagi. Kalau keadaan macam tu boleh lagi. Takkanlah suara anda lepas zikir selawat 1,000,000 kali takkan datang syaitan. Siapa kata? Yang sebab itu kita kata suara hati kita jangan kita percaya sepenuhnya. Bahkan kalau menepati syarak maka kita ikut. Hatta Nabi tak benarkan. Kalau dia kata orang tu suara hati, dia kata jangan pergilah hari ni kalau pergi kemalangan. Nabi kata jangan ikut. Janganlah ia menghalang kamu. Nabi kata jangan benda tadi menghalang kamu. Nabi kata tak boleh. Pasal kita bergantung qadar Allah, bukan berdasar pada suara hati kita. Tapi ustaz, betul, walau betul sekalipun, nafikan. Pasal kita percaya dengan qadar. Yang memberikan kita untung dan rugi hanya Allah. Untung dan rugi, selamat dan juga kemalangan hanya Allah Ta'ala. Dengan ketentuan dia. Kita berdoa, kita minta. Kalau nak bagi, dia bagi juga. Kalau nak selamat, dia selamatkan juga. Dia patut kena, dia akan selamatkan. Patut mati, dia tak matikan. Itu hak dia yang mutlak. Dengan sebab itu kita bergantung hanya pada dia, bukan dengan insting kita. Beza Dengan sebab itu, mana Adam AS, Allah Ta'ala suruh pada dia supaya apa? Berikan apa? Nama-nama yang para malaikat lemah daripada mengetahuinya, agar mereka tahu kelebihan Adam dan meyakini kelebihan Adam dalam khilafah. Maka apabila Adam beritahu mereka mengenai benda-benda yang disebutkan tu, malaikat tak tahu, Adam tahu. Dan Adam tahu sebab apa? Allah Ta'ala ajarkan sebelum tu, beforehand. Sebelum Allah Ta'ala tanya malaikat benda-benda ni, Allah Ta'ala dah sebut wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kan Allah Ta'ala aradahum al-malaikah, tunjuk pada malaikat. Sekarang bagi tahu aku. Tapi Allah Ta'ala dah ajar siap-siap pada Adam. Nampak? Itu ilmu belajar ni. Sebab dia kata yang kita menggelupur masuk gua, betapa zikir sekian-sekian banyak untuk dapatkan ilmu ghaib ni, kenapa? Kan ilmu yang belajar tu lebih penting. Itu yang muliakan kita. Dan bahkan dalam effort kita buat belajar ni tadi, kalau kita mencapai apa-apa pun, macam ada orang tanya, apa achievement yang kita dapat kalau belajar bahasa Arab dengan ustaz ni? Dia ada case dia, kita buat kelas bahasa Arab untuk komunikasi, kan yang mengajar orang Arab, ustazah Riham. Lepas tu kelas pertama 25, kelas kedua 14, kelas ketiga dia bagi kecil, small tau. Yang kelas pertama tu 12, yang kedua 3-4 orang. Jadi sekarang timbul tajuk, adakah perlu terus atau tidak? Dia actually kalau kita mana kami yang belajar ni, kami yang belajar kadang-kadang budak-budak yang keluar di luar negara tu, kita tak boleh lari, tahu tak? Kalau boleh lari, kalau bapak duit banyak, kejap pergi Jepun, kejap pergi US. Ada orang saya kenal, dia pergi Jepun, belajar, tak best lah, pergi Jepun, pergi US pula lah. Tak payah, abang duit banyak. Dia bapak dia banyak. Lak dabur, tak ada masalah. Biasa kalau orang bergantung dengan bersiswa dan sebagainya, tak boleh pindah suka hati. Sebenarnya tak boleh suka hati. Dah pergi tu tak faham kadang-kadang, duduk tunggu. Terpaksa tunggu. Maksudnya kalau secara peribadi saya cakap tu kan,
waktu pergi mula-mula pergi belajar bahasa Arab tu, kami belajar di Malaysia, belajar macam-macam dah kan. Kalau dia kata ikutkan keputusan tu dalam kelas tu nombor satu je, tapi bila pergi sana dengar orang Arab bercakap, kita blur, serius blur. Sampai kan saya peribadi, saya kata apa, aku silap bidang. Minggu pertama pergi kan, aku silap bidang ni, nak termenung dalam masjid, salah ni kan. Orang dia cakap kita tak faham, bukan dia cakap bahasa tak fusah, bahasa fusah Arab Quran, bukan Arab pasar, Arab Quran betul. Tapi kita macam, biar benar pakcik cakap apa kan, ustaz cakap apa, tak faham. Tapi oleh kerana diajarkan tak boleh lari, tunggulah. Tapi gradually, sikit baru faham. Dia maksud dia benda tu bukan masa sekejap. Tapi bila macam ada trend yang suka datang kelas, hari pertama datang terus nak test, dapat faedah tak belajar ni kan. Mana boleh asas macam tu. Anda kena ingat dalam Islam, dalam belajar ni kena sabar kan. Kau sabar mananya asyik datang tu lari, gila apa kan. Dia ingat macam di genius apa hebat. Bila datang ustazah tu bercakap, memang tak faham, betul tak faham. Kadang-kadang ada separuh tu level baru hum masuk kelas tu, ada level tinggi sikit, tapi first datang tu dia terus assess, tak ada faedah, aku tak datang. Dia lupa sebenarnya dalam Islam yang dikira bukan masalah apa tau, achievement anda dalam belajar tadi, effort anda tu. Mana struggle kita datang kelas, bawa ni, bangun tidur sekian kan, bersihkan diri, datang bawa kereta, jam, itu semua pahala. Fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi fa fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala. Di jalan Allah Ta'ala tadi, selagi mana tu berjalan pahala kan, ni moving pahala dalam kita. Itu yang kita kejar. Bukan ni ada bunyi kan, bunyi tu apa? Siapa yang ada tak orang? Okey, tak apalah. Asal ada bunyi tak juga. Aku dah off kan, sama je. Biarkanlah. Belakang kan? Apa benda tak? Okay, biar. Jadi baik. Jadi mana benda tu tadi, dia di jalan Allah Ta'ala. Selagi mana effort tu, achievement tu jangan kira. Sebab kenapa kita kata pembelajaran kita dalam Islam ni, bukan kita lari, dapat tak faham lari. Tunggu kejap kan, bila Allah Ta'ala berikan kefahaman, bukannya sekaligus. Itu berdasar pada effort kita juga. Kalau effort dah buat dan sebagainya tak pandai, tak ada masalah, anda dah dapat pahala. Faham tak? Ni kadang-kadang salah faham ni, macam Air dah pergi, air tak faham, air lari dah, sekali datang je tu lari. Macam tak boleh, tunggulah kejap. Kalau kami buat perangai macam akak-akak, satu akak-akak lah, macam makcik itu kan. Kalau kami macam tu, lama tak belajar, seriously, tak ada siapa belajar bahasa Arab kan. Mana datang, tak faham. Hello, Pak, nak tukar tempat kelas belajar lah, tak faham ni kan. Kalau manusia macam tu, dia ada effort, ada struggle. Kita kena faham, itu yang dikira pahala pada sisi kita. Kita kejar itu, bukan kejar benda lain. Kita kejar mardatillah, bukan kejar berkenaan dengan masalah nama kan. Dapat hafal dan pandai orang puji, bukan. Kita bukan nakkan nama tadi. Dan kalau kita hafal, benda tu dalam kepala kita, bukannya dalam hati kita, bukannya ada tertampal ke kepala kita. Hafiz Quran, hafal hadis Bukhari Muslim, apa lagi, tamat belajar tafsir, mana ada. Dan sebab itu kita tak ada yang dikira dari sisi Allah Ta'ala adalah effort kita, effort usaha kita untuk perkara tersebut. Itu yang dibincangkan. Allah Ta'ala nyatakan, dia kata, maka Adam memberitahu mereka mengenainya. Allah Ta'ala mengucapkan kepada mereka, kepada para malaikat. Allah kata apa? Alam aqul lakum, adakah tidak aku kata kepada kamu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, aku tahu perkara gaib, aku lebih tahu perkara gaib berbanding kamu di seluruh langit dan juga bumi. Wa a'lam, apa yang hadir, apa lagi yang kamu nyatakan di diri kamu, ya, yang hadir dan nyata. Wa a'lamu ma tubdun ma kuntum taktumun. Ya, kalau benda gaib aku tahu, benda nyata apa lagi, dan aku tahu apa yang kamu cakap dengan diri kamu, ya. Yang bila kamu kata ataj'alu fiha may yusrifu fiha wa yusfiku dima, dan apa dalam hati kamu sembunyikan dan simpan hati kamu. Maksudnya di sini para ulama nyatakan, di situ ada isyarat kepada apa? Apa yang syaitan dah ada dalam diri dia, kepada tentang Adam punya penciptaan. Saya duduk kat situ. Kemudian ayat-ayat berkenaan menyebut satu kelebihan dari kelebihan Adam AS, iaitu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Dan sujud berkenaan adalah tunduk dan merendahkan diri. Dan bukanlah sujud para malaikat kepada Adam, sujud pengabdian diri. Masalah cara sujud tadi, Allah kata wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dengan kata para malaikat, sujud kamu semua pada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Okey. Sujud tadi sujud apa?
Sujud berkenaan adalah sujud tunduk dan merendah diri, bukanlah sujud para malaikat kepada Adam. Itu sujud pengabdian diri. Jadi beza sujud tadi. Ini adalah daripada perkara disepakati terhadapnya oleh orang-orang Islam. Semua para ulama Islam sepakat. Tak ada siapa kata iblis atau Adam, para malaikat tadi sujud kepada Adam kerana tundukkan pengabdian diri macam Tuhan. Tak ada. Semua sepakat bahawa kata ia adalah tunduk dan sujud yang berbentuk penghormatan, bukannya pengabdian diri, bukannya bukannya pengagungan macam Tuhan. Tidak. Apalagi kalau dikatakan kerana kerana Allah Ta'ala tiup pada Adam rohnya yang inverted comma Nur Muhammad dan sebagainya, maka malaikat kena sujud. Salah. Tak ada macam tu. Bahkan disuruh sujud kerana penghormatan semata-mata. Dan kebanyakan berpendapat ia adalah sujud sapaan dan pembesaran seperti ucapan salam daripada mereka kepadanya. Dia macam kita kata ucapan salam kan kita angkat tangan, Assalamualaikum kan, macam tu kan. Jadi cara orang tunduk macam orang Jepun kan, dia akan tunduk badan ni, separuh half badan dia. Ini tunduk. Selagi orang tunduk, ni tunduk. Okey. Kan dia akan macam tu. Kan dia kalau orang tunduk, orang bangun, orang tunduk lagi, dia akan tunduk pula. Tunduk pula. Selagi mana tak berhenti tunduk, dia akan tunduk. As long as yang seorang tu akan buat, seorang tu akan ikut. Mana tak cara mereka tundukkan. Nak kata orang Tuhan, tak. Kita kata kawan tu Tuhan. Okay, tapi di situ kedudukan apa yang lama dipegang oleh mereka dalam cara menunjukkan penghormatan. Kalau dia kata orang Korea dan sebagainya, macam tu juga. Kadang-kadang daripada mak bapak sujud melutut, tunduk badan terus ke tanah. Bukan sembah orang tu, tak sembah pun. Tapi dalam masa sama, benda ni ada posture-posture tertentu dalam Islam dilarang oleh Rasulullah SAW, yang Nabi tak benarkan dibuat. Kerana benda ni telah berlaku pada zaman Rasulullah SAW dahulu. Bila mana ada sahabat Nabi hantar pergi ke Rom, Parsi dan sebagainya, dia balik itu dia pergi sujud pada Nabi. Sujud betul. Dia kata, ya Rasulullah, orang ada sujud pada raja diorang dan pembesar diorang, pada padri diorang. Nabi kata jangan buat. Dia kata, maka Nabi kata, kalau sekiranya aku boleh suruh siapa manusia ni sujud pada sesiapa, dan aku suruh perempuan sujud pada suami dia. Kalau sekiranya kalau boleh. Maksudnya dia tak boleh lah. Kalau tak boleh, jadi tak boleh. Walaupun jadi tapi tak benarkan. Jadi sujud tu sujud. Cuma dalam Islam posture tu tadi telah diharamkan. Keulangan kepada Allah Ta'ala saja. Tapi asalnya ia adalah benda biasa. Jadi kata apa? Sesungguhnya bangsa-bangsa terdahulu melakukan demikian. Bangsa-bangsa terdahulu melakukan yang sedemikian, sebagaimana yang terjadi pada adik-beradik Yusuf kepada adik mereka. Kan adik-beradik Yusuf kan bila mereka masuk kan, dia buat apa bila di mana atas arash, fakharru lahu, mereka sujud kepada Yusuf alaihissalam. Zaman dahulu pembesar-pembesar negara dihormati dengan cara berkenaan. Hatta keluarga dia semua. Itu yang Yusuf kata kepada bapa dia kan, waktu mula awal surah Yusuf, dia kata apa? Inni ara asyams wal aku nampak 11 kaukaba wasyams wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku nampak 11 bintang, 11 planet, dan aku nampak bulan dan bintang. Aku nampak mereka benda semua sujud kepadaku. Dan bila berlaku saja, dia naik atas arash nak bang angkat. Dan memang ketika zaman berkenaan, postur orang ramai bila pemimpin bangun je tunduk. Ketika tu tunduk semua sekali, hatta mak bapak dia sekali tunduk kepada dia. Dan dia kata kepada bapak dia, ya abati hadza ta'wilur ru'yaya, inilah penjelasan mimpiku. Qad ja'ala rabbi haqa, Tuhanku telah jadikan ia sebagai reality. Dulu aku mimpi kan, aku cakap pada kau benda ni, inilah penjelasan mimpi aku itu. Yang bapak dia kata jangan ceritakan pada adik-adik dia kan. Tapi sujud tadi sujud. Ia bukan bermakna kita kata apa penyembahan pengabdian, tapi zaman dahulu raja-raja disembah ditunjukkan macam tu. Macam kita Melayu kata macam tu kan, ampun tuanku kan. Kalau dia kata macam Thailand tu gitu kepala, dia sengit badan kan, dia macam tu. Badan macam tahiyat akhir kan, tahiyat akhir, kaki belakang, lepas tu tundukkan badan. Itu cara mereka. Tapi zaman sekarang kita kata macam disebut oleh Rasulullah SAW, tak dibenarkan lagi. Melainkan kepada Allah Ta'ala saja. Sujudkan, tundukkan badan kita, melainkan tidak boleh kepada Allah Ta'ala saja. Cuma ada perbahasan lah, macam orang kata macam kita lintai orang tua, tundukkan badan dan sebagainya, boleh tak ada masalah. Kan kita kata macam benda tu macam apa tu tunduk pada Allah Ta'ala saja, tak, itu beradab lah. Kan kita dengan orang tua, takkan minta pada bapak kita macam tu kan. Apa? Kan kau ajar nama dia kan, apa-apa posture yang menunjukkan tidak berendah diri pada orang tua, janganlah buat. Tapi kan kita tunduk pada Allah Ta'ala saja, tu mak bapak kau kan. Masalah dia, janganlah macam tu. Ada orang bahaskan macam tu. Dia kata boleh tak kita tunduk badan depan mak bapak? Takkanlah kau nak depan mak bapak kau apa khabar apa?
Kan? Dia kata abang ipar abang saya cerita tu. Dia kata apa? Dia kata dia tengok orang bersilat. Bersilat? Oh, dekat kampung kampung saya kan. Bila bapak lintas, dia pergi kedai, bapak dia duduk kat kedai kopi dan sebagainya, dia lintas. Bah. Macam tu kan. Dia tengah duduk atas rumah, tiba-tiba lintas tok guru. Turun daripada atas rumah, terjun ke tanah. Tok guru. Tangan tangan sebagainya. Bapak dia macam tu. Dengan tok guru silat, la ilaha illallah syarikalah kan. Habislah kalau tok guru silat nak jalan tu kena pijak badan dia kena letak badan dia. Itu masalah manusia zaman kita sekarang ni. Dia kata keberkatan kan, makin banyak makin berkat, makin hormat makin berkat. Makin hormat makin berkat. Itu jadi masalah dia. Yang sampai peringkat dia kata kadang-kadang kan, mak bapak patut lebih muliakan daripada tok guru dia tadi. Tok guru tadi habis kan. Tok guru silat lah tu. Tok guru agama, masalah lagi. Kan? Itu kelakar je lah. Tapi benda terjadi. Jadi posture tadi memang para malaikat sujud. Cuma sujud tadi penzahiran bagi apa? Arahan Allah Ta'ala suruh dia kena. Sebenarnya mereka bukan buat kerana suka hati. Allah Ta'ala perintahkan. Dan atas nama perintah Allah Ta'ala sepatutnya kena buat. Tak cakap banyak. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala adalah Tuhan menjadikan kita, Tuhan menjadikan semua sekali. Maka kalau dia perintahkan apa saja, kita buat. Ini nanti kita sampai nanti pada apa ayat suratul Baqarah apa sayaqulu sufaha kan. Berkenaan dengan tajuk arah kiblat. Macam Ibnu Katsir katakan. Dia kata bila Allah Ta'ala berkata sayaqulu sufaha, akan berkata orang yang bodoh, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang mengalihkan umat Islam ni, orang Islam ni daripada kiblat yang mereka asal menghadap padanya. Lepas tu Allah Ta'ala jawab, qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan Muhammad, milik Allah Ta'ala timur dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Dia tunjukkan siapa yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Maksud dia gini, Ibnu Katsir kata menghadap ke timur atau ke barat ke mana pun itu hak Allah Ta'ala. Katakanlah Allah Ta'ala suruh kita dalam satu hari ada 20 arah kita kena buat. Kalau dia kata dia suruh hadap ke selatan, kita akan hadap ke selatan. Ke utara, ke timur, ke barat. Bukan kerana sebab tempat itu. Betul lah kita kata kerana Kaabah tu mulia. Tapi kita menghadap ke situ sebab Allah Ta'ala arahkan. Nabi pun tak dapat benda berkenaan melainkan sebab Allah Ta'ala arahkan. Tentang binaan Kaabah tu daripada Ibrahim punya binaan. Ya, semua orang tahu. Tetapi dalam masa yang sama, penghadapan ke tempat berkenaan hanya sebab arahan Allah Ta'ala, bukan sebab keinginan happy kita. Kita rasa macam tempat itu mulia, ada para anbiya di situ, maka jangan maka. Kalau Ta'ala arahkan, mau kita buat. Itu beza dia. Pasal ini totally bergantung pada apa? Arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu hebatullah sebab Allah Ta'ala arahkan. Kalau tak arahkan, kita akan buat. Macam itu kata-kata Umar bin Khattab anhu, dia pandang berkenaan dengan apa? Hajar Aswad kan? Kan dia kata apa? Wahai batu, kan? Wahai engkau batu, engkau tak bermanfaat, engkau tak bermudarat. Kalau aku tak nampak Nabi cium kau, aku takkan cium kau. Dia cakap itu direct. Hanya kerana tunjuk ajar Nabi, barulah benda berkenaan dibuat. Faham Hanya kerana arahan Allah Ta'ala, barulah ia dibuat. Maka sujudnya para malaikat kepada Adam adalah sujud kerana perintah Allah Ta'ala, bukan kerana suka-suka hati. Namun, dia kata, Iblis tidak sujud kepada Adam. Illa Iblis aba wastakbara, dia enggan kerana menyombong, wastakbara, dan dia menenggan dan juga dia sombong, wastakbara, dan juga dia membesarkan diri, wa kana minal kafirin, dan dia menjadi golongan yang ingkar dan menderhaka pada Allah Ta'ala. Wa kana minal kafirin, jadi golongan ingkar yang menderhaka, kafir. Dan iblis ini adalah golongan jin, mengikut yang apa yang terkuat. Kerana memang banyak masalah timbul. Ada orang kata dia ni bukan jin, dia malaikat, ketua malaikat pula tu. Nama dia Azazil. Ni sering ditimbulkan oleh ramai ustaz. Saya tengok benda ni banyak. Ustaz yang terkenal, tak terkenal, semua sebut. Sedangkan bahkan ni baru ni ada siapa yang edarkan apa Azazil. Dia sebut dalam hadis ni Azazil dan sebagainya. Sebut Azazil saja tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Bahkan hadis yang sahih tak ada sahih pun. Tak ada hadis atau hadis sahih pun yang menerangkan bahawa nama iblis ni Azazil. Tak ada. Tak ada satu hadis pun yang datang kata Azazil nama yang nama sebenar iblis. Bahkan nama iblis tu iblis lah. Kalau kita lihat Allah Ta'ala address dia, cakap pada dia, macam mana Allah Ta'ala kata ya Adam, Allah Ta'ala kata qala ya iblis. Buka dalam surah Al-A'raf, banyak surah Allah Ta'ala kata wahai iblis Allah Ta'ala kata. Maksud dia bila Allah Ta'ala kata wahai iblis, nama dia apa? Iblis lah, yang pening kepala buat apa? Tapi nama dia sekian. Allah Ta'ala kata ya iblis. Kalau dia kata nama dia lain, Allah Ta'ala kata ya Azazil lah. Macam Allah kata ya Adam, kan, qala ya Adam, ya Lut, ya Nuh. Bila ya iblis, maksud dia nama dia apa? Nama dia iblis lah, pening kepala buat apa?
Nama sebenar dia apa? Nah, Iblis dah. Nama lain dah. Kalau tak sebut dalam Quran, dia Iblis tu, dia sebut dia beberapa tempat. Ifrit kejap, tunggu jap. Tunggu jap. Okey, dalam surah Al-Hijr 32, Al-Hijr 32, dan surah Sad 75. Sad 75. Ini dua tempat lah contoh Allah directly address dia. Ya Iblis, ya Iblis. Iblis. Kenapa? Allah Ta'ala kata dia ya Iblis. So mana Allah Ta'ala panggil dia Iblis? Nama dia Iblis lah. Dan dia ni jin. Dia jin jin. Kita boleh lihat benda ni contoh macam dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Al-Kahfi ayat 50. Allah Ta'ala nyatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika mereka kata pada para malaikat, sujudlah kamu semua pada Adam. Mereka semua sujud kecuali iblis. Allah kata kana minal jin, dia adalah di kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, maka dia menentang daripada apa? Perintah Tuhannya. Dia menentang daripada perintah Tuhannya. Dia menentang daripada perintah Tuhannya. Mana apa kalau dia bukan dia mana Allah kata kana minal jin, dia ada kalangan jin. Dan Nabi keterangkan hadis yang sahih, Nabi kata apa? Khuliqatil sahih Muslim. Nabi kata khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan para malaikat daripada cahaya. Wa khuliqal jan mim marijim min nar, diciptakan jin daripada lidah api yang menyala. Wa khuliqa Adam, dan diciptakan Adam. Kama wasifalakum, macam mana diceritakan kepada kamu. Macam mana Quran kata kejap sebut turab, tinul lazib, sol min hamim masnun sol kal fakhar. Kemudian Adam tu jadi manusia. Maksud dia ada peringkat-peringkat tanah campur air, tanah liat diadun, kemudian tanah tu dibiarkan kering, dia berbau, dan kemudian tanah tu dibiarkan kering lagi sampai dia keras macam tembikar. Itu peringkat kejadian Adam. Macam tu diceritakan kita, macam itulah Adam jadi. Secara asasnya kita kata Nabi terangkan 3 tu. Dan dalam dunia ni itu 3 tu. Mana Ifrit tu satu kumpulan daripada jin. Disebut Ifrit ni pasal dia terkenal, dia biasa buat kerosakan dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala ada tarik daripada jin-jin ni tadi sebarang kekuasaan untuk mereka mentadbir dunia ni. Atau even actually physically dia tak boleh ni buat benda ni, dia tak boleh buat. Kan orang dulu zaman dulu kan apa, jin mengamuk, orang kena sawan rasuk dalam kampung, betul? Okay. Tapi bila Tok Bomoh suruh bagi lembu pada jin, soalan, lembu tu bagi seekor ke sembelih dulu? Sembelih. Kalau letak lembu tu seekor, soalan, boleh tak hidup-hidup letak tepi pokok hantu tu? Boleh tak hantu tu potong sembelihkan ni? Tak boleh. Bagi pulut, kan dia nak pulut kuning, bagi pulut tu sama masak, letak tepi tu, letak santan, letak pulut, letak ni. Bagi telur sebiji suruh rebus sendiri. Ada tak? Tak ada. Tak boleh, pasal benda fizikal orang tarik daripada mereka. Pasal beza kita dengan jin sekarang ni, apa yang jin dahulu boleh buat, dia tak boleh buat sekarang. Yang ketika zaman Sulaiman alaihissalam itu untuk mukjizat Sulaiman saja. Di mana dia kerja untuk apa, membina bangunan, menyelam ke lautan mencari mutiara dan sebagainya. Itu zaman dahulu. Ketika zaman Sulaiman alaihissalam diberikan mereka. Lepas Sulaiman mati, stop. Tak ada dah untuk mereka. Itu sebab kita pernah dengar pembalak apa gunakan jin, balak pokok kan. Orang tu hebat bela jin. Kalau dia kata orang bela jin ni tadi, kan sungguh-sungguh bela jin, dia nak jadi petokey balak, serius mudah. Kan jin kan kuat, tak payah bayar minyak, tak payah buat kontraktor dan sebagainya. Panggil jin, kerat 3 kali 8. Jin pun kan putus. Kan mudah kerja. Tak ada pelik kan, pergi hantar barang perkapalan kan. Kan jin kan kuat, boleh alihkan barang daripada tempat kan. Kita barang kita kan Korea kan payah. Bayar syarikat tu, nak beli gula ke bayar, nak pergi scan di custom, letak je belakang rumah kita, panggil jin, hantar pergi US. Alamat sekian-sekian. Company kan mudah. Tak pernah pula orang kawan dengan jin tu buat Korea tak? Kalau saya buat Korea. Orang kawan dengan jin tu kan, buat syarikat Korea. 5 saat sampai barang. Atau wang anda dikembalikan. Seriously 5 saat. Kan jin tu katakan sebelum bangun daripada tempat tu dia boleh angkat singgah sana Balqis kan. Ratu Sabak. Ratu Sabak tu dia ambil daripada Sabak, bawa ke Palestin. Dalam masa Sulaiman nak bangun dari tempat duduk. Itu katalah bagi celah. Kalau pizza 30 minit sampai barang, pizza kan 30 minit, atau
anda dapat kupon free Domino's ke apa kan. Kalau kita buat syarikat Korea, hantar barang dalam 1 minit, surat anda sampai ke office orang sekian. Surat kan jin kuat kan, laju kan, boleh alik kan, pakai macam tu kan. Kenapa tak pakai yang tu? Orang-orang kawan dengan jin ni, kalau saya buka syarikat saya dia kan, betul, Korean, US, alamat Chicago ke New York ke sekian, hantar kan, mudah. Hantar gula, hantar beras, tak payah dah tenggelam kapal, lintas kena apa, ribut dan sebagainya. Kamu mudah kan. Pakai jin. Tak pula, yang pakai jin tadi, jin tu pakai rumah dia je, tak ada buat kerja lain. Dia lepak belakang rumah dia. Bukannya boleh buat kerja lain pun. Kalau saya kuda dengan sungguh-sungguh kan buat Korea hantar barang pergi rumah orang. Nak hantar apa, jual barang kat eBay pun mudah kan. Jadi gunakan ni penghantaran, bukan UPS kan, bukan EMS. Penghantaran apa, jin afraid kan. Pasal disebutkan dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam surah apa, surah An-Naml tu kan, yang kisah jin tu, qala ifritu minal jin, berkata ifrit kalangan jin, mana yang kuat. Dia jin ni ada lembek, ada yang kuat. Itu je ifrit tadi. Jadi iblis salah satu daripada jin. Itu je. Dia bukannya makhluk lain, bukan makhluk berlainan daripada jin. Okey? Dan apa, dia ikut apa yang terkuat, kerana dia mendahului itu hanya. Sedangkan para malaikat, mereka adalah difitrahkan ke atas ketaatan. Malaikat lain, malaikat sifat mereka sami'na wa ta'na. Dia tak akan lawan perintah Allah Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum. Macam Allah sebut dalam surah apa? Surah At-Tahrim ayat ke-7. Kau tak kata ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Yang api neraka tadi, waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar dia adalah manusia dan batu-batan. Yang alaiha malaikatun ghilazun syidad, yang menjaga neraka ini, yang menjaga di atasnya adalah malaikat yang ghilaz, kasar, syidad, tegas. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tak derhakai Allah Ta'ala, tak lawan Allah Ta'ala pada apa Allah Ta'ala perintah mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka lakukan apa yang diperintahkan. Mereka tak ada masalah. Allah Ta'ala suruh buat apa, dia akan buat. Tu beza dia malaikat ni. Jadi bila jin ni perangai dia melawan. Tu tak kata dalam surah Al-Kahfi, kana minal jinni, ayat ke-50 tu, dia adalah kalangan jin. Fa fasaqa an rabbih, maka dia menentang daripada perintah Tuhannya. Dan sifat api ni apa? Mana dengar cakap, tuan-tuan boleh kata api diam. Siapa boleh suruh api diam? Tak boleh kan? Api ni bukan sifat dia akan membakar, dia akan marak, dia akan melawan. Dia tak akan berhenti. Jadi bila syaitan itu asal kejadian, iblis ni asal kejadian dia itu, maka itulah sifat dia. Jadi dia kata juga dia telah mengisytiharkan di dalam ayat ini, dia telah mengisytiharkan dalam ayat yang lain bahawa diciptakan daripada api. Kan dalam surah Al-A'raf ayat 12, dia kata apa? Bila Allah kata ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, Allah Ta'ala kata apa yang menghalang engkau bahawa engkau tak sujud bila aku perintahkan kau? Apa halang kau? Apa sekat kau? Allah Ta'ala kata pada iblis. Dia kata apa? Qala ana khairum min, aku lebih baik berbanding dengan Adam. Khalaqtani min nar, engkau jadikan aku daripada api. So dia clarify dia daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau jadikan dia daripada tanah. Walaupun sebenarnya perbuatan dia salah, tapi kita terangkan apa salah dia. Dan dalam sungguh telah datang bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan para malaikat daripada cahaya. Wa khuliqal jan min marijin min nar, diciptakan jin daripada lidah api, daripada api. Wa khuliqa Adam, diciptakan Adam kama usifalakum, macam diciptakan kepada kamu, macam disifatkan kepada kamu. Al-Quran juga mengisytiharkan dengan yang demikian dalam surah Al-Hijr ayat 27. Allah Ta'ala nyatakan wal jan, dan jin khalaqnahu min qablu, kami ciptakan dia sebelum jin ni, sebelum daripada Adam, min naris samum, daripada api yang kering, api panas yang kering. Maksudnya dalam surah Hijr ayat 27 Allah Ta'ala terangkan jin sebelum manusia diciptakan daripada api. Maksudnya bila jin, even before us, jin is before us, ya, sebelum manusia, dan diciptakan jin ni daripada api. Maka dari secara langsung dia mengata dia daripada api, dan iblis kata dia daripada api. Maksudnya dia ni adalah jin. So soalan sekarang timbul, kenapa dia lepak dengan para malaikat? Kenapa bila kan ikut ayat Quran tadi Allah kata wa id kunna lil malaikati isjudu, dan ingatlah ketika kami kata kepada para malaikat sujudlah. Dan bila iblis nak sujud, maksud dia dia malaikat lah kan. Okey, ikut logik bahasa. Tetapi sebenarnya itu ada pengecualian kat situ. Sebab apa tau? Macam ni, nak faham mudah je. Kita ni semua rakyat Malaysia, ada hak mengundi, ada hak milih pimpin kita,
Kita ada hak untuk beli barang dan sebagainya. Kita ada hak-hak macam-macam lah, hak sebagai rakyat. Betul? Kita tentuan tanah. Tanah ni milik kita. Okey, faham tiba-tiba lintas Agung Sultan Agung ke Kedah ke Selangor ke apa, lintas, atau PM ke lintas depan Jalan Raya. Kita bayar cukai. Bayar cukai kereta tu, kita bayar. Kalau kereta milik kita, jalan cukai jalan kita bayar. Lepas tu datang polis tu ke tepi. Ni orang ni ke tepi. Okey, soalan, ke tepi tak? Tepi tak? Okey. Ke tepi tiba-tiba ada seorang orang daripada Bangladesh ataupun daripada Myanmar, dia kayu basikal, dia tak nak ke tepi. Polis ke tepi. Dua tahu. Lepas tu polis kata, ke tepi. Saya bukan rakyat Malaysia. Saya bukan rakyat Malaysia. Yang lintas tu pemimpin Malaysia. Saya rakyat Myanmar. Wow. Okey, soalan, layak tak dia cakap macam tu? Sebab bukan. Sebab orang Malaysia yang bayar cukai, yang ada hak memilih pemimpin, kena ke tepi. Engkau yang tak layak untuk memilih pemimpin, asal tak ke tepi. Maksudnya yang tak layak mengundi kan, mana untuk menentukan hak, mana menggubal sistem sini, rakyat Malaysia ni layak. Engkau yang tak layak, kenapa kau tak ke tepi? Kalau orang asal tanah tadi, tuan tanah tadi kena ke tepi, kan? Kenapa orang yang pendatang tak nak ke tepi? Kena ke tepi jugalah. Walaupun mereka bukannya rakyat Malaysia, tapi bila polis datang lintas, kena ke tepi lah. Kan itu maksud asal kita kata macam tadi, para malaikat, makhluk yang ada kat situ, yang lebih mulia daripada mana-mana makhluk yang lain di langit ni. Jin yang bukan setaraf dengan malaikat, duduk dengan malaikat. Dan itu iblis tadi. Kenapa bila malaikat sujud, dia tak nak sujud? Apa hak dia, soalan? Apa hak dia? Kerana dia dengan para malaikat mulia lagi. Malaikat tak pernah berdahaka sekalipun. Memang kita kata iblis ni sebenarnya para ulama nyatakan dia ni adalah seekor jin. Seekor je jin yang diberikan kelebihan untuk lepak dengan malaikat. Pasal ibadat dia banyak sangat. Dia terlampau banyak ibadat, Allah Ta'ala berikan dia keistimewaan dapat lepak dengan malaikat. Dia bukan malaikat, lepak dengan malaikat. Sebab kita kata pengecualian daripada para malaikat, pengecualiannya daripada malaikat ni ada sudut pengecualian yang terputus. Dan pemasukannya dan ucapan para malaikat ni adalah seperti dikatakan oleh Ibn Kathir, sekalipun ini iblis ni bukan dari unsur malaikat, bukan dari unsur mereka, namun sesungguhnya dia, itu iblis ni tadi, telah menyerupai mereka, untuk berhias dengan perlakuan mereka, duduk dengan para malaikat dan syurga dan sebagainya. Maka dengan sebab itu termasuk dia dalam ucapan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Dan bersama kan kita dah duduk sekali kan kerja. Contoh macam orang tu rakyat Malaysia dan Bangladesh dan sebagainya, kerja satu stesen minyak. Jadi dia katakan, polis kata okey, pegawai undang-undang kata okey, semua keluar tadi kan, okey, dikendaki keluar, dia rakyat Malaysia dikendaki berhenti atau tutup. Rakyat Myanmar katakan kerja lagi kan, atau Bangladesh masih kerja, tak boleh, dia kena ikut sekali walaupun dia bukan orang yang termasuk dalam asal arahan tadi. Ikut arahan tadi adalah kepada rakyat Malaysia yang kita penduduk asal lah, tapi oleh kerana mereka duduk bersama rakyat Malaysia, apa undang kena sekali, faham? Walaupun mereka kata saya ni Myanmar tak hukum macam ni pun. Contoh macam orang Australia kan datang Malaysia, kan dia kata dia bawa dadah dekat negara dia, mungkin tak kena gantung. Tapi kalau dia kata bawa ke Malaysia, kena tangkap, digantung. Mungkin tak cakap apa, pasal dia telah bersama-sama dengan penduduk setempat. Apa kesalahan dia buat, kena hukum dengan hukuman di sini, bukan hukuman di sana, faham? Walaupun dia kata saya ni rakyat Australia, saya datang sini untuk sekejap je, nak balik. Still ketika berada sini, apa arahan kepada rakyat Malaysia, kamu kena patuh. Suruh berhenti, berjalan. Tak dia kata macam tempat saya merah tak berhenti, merah tu jalan, kan? Hijau tu yang hijau tu yang berhenti. Kan dia kata tempat dia kan. Jadi walaupun tempat dia kena, tapi di sinilah. Walaupun dia bukan rakyat Malaysia, tapi dia kena ikut dengan peraturan. Macam tu juga arahan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Walaupun iblis bukannya malaikat, tetapi dia tinggal bersama malaikat, duduk dengan malaikat, bersembang dengan malaikat, maka dia kena malaikat kena, dia kena tunduk jugalah. Takkan dia lebih tinggi dari malaikat, kan? Mana apa salah dia tak nak bangun kan? Itu salah lah. Perbuatan tu salah. Kerana walaupun dia bukan malaikat, tapi dia telah duduk dengan malaikat dan duduk berkeadaan macam malaikat di dalam syurga, maka dia kena. Itu arahan Allah Ta'ala yang nyata. Ayat-ayat berkenaan tidak menyebut di sini punca kesombongannya. Tak kata pun kenapa iblis sombong. Kenapa dia sombong? Tapi telah pun datang dalam tempat lain. Contoh dalam surah Al-Hijr ayat 33, dikata Asjudu liman khalaqtatina.
lam akun li asjuda liman khalaqtahu min salsal min hamaim masnun. Mana dia kata aku takkan sujud, tidak aku perlu sujud, dia kata pada makhluk yang kau jadikan dari tanah liat yang kering yang berasal dari tanah kental yang berubah bau dan warna. Kan bila tanah liat tu kita biarkan lama sebelum dia keras, kan dia mula ada bau hanyir sikit. Macam bau tanah kan, bau tanah macam biasalah kalau anak-anak balik sekolah kan, main lumpur, balik rumah kita bau apa? Bau tu lah. Bila bau tu, tanah tu mula kering, dia ada bau sikit. Okey, bau tu yang ada. Jadi iblis kata aku tak perlu sujud pada makhluk macam ni. So dia rasakan nilai mulia daripada para malaikat, daripada Adam, kerana asal kejadian dia. Tapi perbuatan dia ni, pengkiasan ni salah. Ya, sebab apa? Sebab sebenarnya yang jadikan dia daripada api adalah Allah. Yang jadikan Adam daripada tanah adalah Allah. Kalau benda tu bukan effort yang dia buat, kenapa nak bangga? Faham tak? Mana kalau benda tu bukan anda yang usahakan. Kenapa sekian? Saya kerana saya kata apa? Benda tu bukan kita kerjakan. Bukan kita yang buat. Contoh macam kita ni jaga kan. Kemudian yang syarikat tu maju dengan sebab apa? Dengan sebab seorang engineer ni. Maksud dia jaga tadi tak ada macam pakai name tag. Saya lah memajukan syarikat IBM dia kata. Mana boleh kan? Yang majukan orang tadi dia nak tumpang. Kenapa? Mana kita tak boleh ambil kredit berkenaan benda yang kita tak buat. Tapi iblis ketika mana dia kata aku lebih baik dari Adam, ataupun dia kata aku tak nak sujud pada benda yang kau jadikan daripada tanah hitam yang berbau, dia sebenarnya berbangga dengan benda yang bukan diusahakan. Sebab yang jadikan dia daripada api adalah Allah. Yang jadikan dia daripada tanah jadikan Adam daripada tanah adalah Allah. Yang suruh sujud pada Adam adalah dia. So jadi apa hal dia? Apa hak dia untuk kata tidak? Manakala kita kata macam manusia sekarang ni, kalau ambil pengajaran di situ, anda kena tahu bahawa apa? Bila anda lahir, contohnya anak sultan atau anak datuk ni, anak orang tu, anak orang sekian, anak orang kaya, anak-anak orang yang berada dan sebagainya, anda tidak boleh bangga dengan asal kejadian anda. Sebab benda tu bukan anda yang usahakan. Atau lahir bangga menjadi bangga kerana lahir sebagai anak orang Malaysia. Bukan anda yang pilih jadi rakyat Malaysia. Kalau tak lahirkan anda kat Bangladesh, betul? Faham tak? Jadi jangan belagak sombong. Ni jadi kes macam saya cerita kan, ada kat Ceras satu masjid tu. Ada pakcik kat masjid tu, bila dia pertama dah tahu datang lewat. Kan datang lewat untuk hari Jumaat lewat. Lepas tu bila dia lewat, kan orang-orang yang Bangladesh daripada Indonesia ni, dia orang laju pergi masjid. Hari Jumaat dah laju pergi masjid duduk depan dan sebagainya. Masuk soft depan sekali. Lepas tu ni kawan saya daripada AJN cerita. Dia kata lepas tu dia tengah duduk dalam masjid tu, tiba-tiba ada seorang pakcik datang. "Hoi, ni apa saya duduk depan ni? Bangla ni belakang." Dia halau orang-orang tadi pergi ke belakang. Kalau saya ada kena pakcik tu. Kan? Dia budak ni dia kata, "Saya nak bangun dah ustaz." Saya bagi saya patut cakap je. Kan? Ada macam tu cara dia. Dia pasal pemilihan, mana masalah ketakwaan tadi bukan nilai dengan sebab kamu rakyat Malaysia atau tidak. Kan dah tahu lewat datang masjid. Tu duduklah semayang soft belakang, siapa suruh lewat? Kan soft tadi bangunkan pula orang untuk duduk, dia duduk. Memang tak senonoh. Tak tahulah bangsa siapa, adik-adik siapa, tak tahulah orang tu. Tengok Malaysia lah. Sebenarnya kita tak boleh bangga dengan asal benda bukan kita cipta, bukan kita buat, bukan kita pilih. Jangan sombonglah dengan benda tadi. Pasal ketakwaan adalah benda utama. Faham tak? Anda tak boleh sombong dengan benda yang bukan anda buat. Jadi saya dengar cerita tu, marah sangat saya geram sungguh. Nak rasa nak pergi masjid tu, tunggu hari yang dia dia kata ada tu kan. Nak tengok pakcik tu ada ke tidak. Ada pula halau orang kerana Bangla dan sebagainya. Mana ada kaitannya tu? Kalau dia lewat, dia Muslim, dia datang awal, biarlah dia depan. Kalau awak datang lewat, duduk belakang lah. Kenapa nak halau orang tu kerana apa? Saya rakyat Malaysia, dia bukan rakyat Malaysia. Itu kan hujah dia. Betul anda ada privilege. Macam mentadbir masjid tadi. Ya, balik pada rakyat Malaysia, nak tadbir masjid. Tadbir masjid, urus masjid ni sebagainya. Tapi dari masalah solat tu, itu bukan kerajaan Malaysia yang aturkan, Allah Ta'ala yang aturkan, Nabi yang letakkan. So kalau ada kita orang tu lewat, dia pergilah soft belakang lah. Dia bangunkan, ni Bangla duduk belakang. Ada macam tu kan, tak kena lah. Pasal benda tu bukannya anda yang pilih untuk jadi rakyat Malaysia, dan diorang bukan pilih untuk jadi rakyat Bangladesh. Faham tak? Macam iblis pula kita marah pakcik tu. Tapi cerita dia gitulah. Sepatutnya tak boleh kita berbangga dengan benda yang bukan kita buat. Benda yang kita tak buat jangan kita bangga. Dan dia kata di sini adalah perkiasan yang salah oleh iblis, olehnya. Pasal iblis ketika itu dia kata apa? Dia kata nak dia buat pembandingan. Aku daripada api, Adam daripada tanah. Api dengan tanah, api lagi kuat. Api lagi kuat.
Maka apa salah pula aku yang daripada api kena sujud pada yang daripada tanah? Ini pengkiasan, tapi kiasan yang salah. Bagi dia sebenarnya dia nampak macam daripada api itu adalah yang mulia, besar, hebat dan sebagainya. Tanah tu hina, dipijak-pijak. Tapi sebenarnya benda ni pengkiasan salah. Kerana itu dahulunya Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin berkata, yang pertama mengkias adalah iblis. Yang mereka maksudkan adalah mengkiaskan kiasan yang salah. Dan bahkan kiasan salah itu sebab apa? Sebab kalau ikutkan api dengan tanah, daripada fizikal mata kita nampak macam tu. Mana api ni sifat dia apa? Kuat. Tanah ni sifat dia lemah. Mana di bawah dipijak. Api ni dia marak dan juga membesar. Tapi sebenarnya kalau ikutkan dua-dua tadi, yang paling mulia adalah tanah, sebab tanah ni daripadanya kehidupan, api daripadanya adalah pemusnahan. Kan api bila dia datang kan kepada ni, dia memusnahkan. Tanah ni adalah benda yang apa? Menghidupkan. Kan daripada tanah tumbuh-tumbuhnya benda. Daripada api ni apa? Dimusnahkan benda. Kalau ikut logik tadi, sepatutnya apa? Memang tanah lagi mulia lah sebenarnya. Tapi pengkiasan yang iblis buat tadi, dia rasa diri dia hebat daripada api, itu salah sebenarnya. Itu kesilapan yang berlaku. Maka bila kita lihat mana pengkiasan ni adalah pengkiasan salah, maksud kias yang dibuat oleh iblis. So, jadi secara tak langsung kita faham. Di sini ada satu tajuk yang kita sambung kejap lagi. Okey. Bila mana Allah Ta'ala dah suruh bila dalam masyarakat kita ni dia nak dibayangkan iblis ni adalah bapa kepada jin. Bapa kepada syaitan. Syaitan ni anak kepada iblis. Jin lebih kurang jugalah. Sebenarnya awal-awal lagi dia dibatalkan bila Allah Ta'ala kata iblis ada jin, dia jin. Mana makhluk jin yang lain yang ada di muka bumi ketika itu, semuanya adalah pengikut-pengikut dia lepas tu. Lepas dia diturunkan oleh Allah Ta'ala, dihalau oleh Allah Ta'ala, dia mula mengumpulkan tentera dia sendiri. Dari kalangan jin yang memang ada dekat muka bumi. Pasal macam kita tadi, dia ni hanyalah satu jin yang diletakkan bersama para malaikat, bukan jin yang lain ada bersama dengan dia. Satu jin je yang diletakkan bersama para malaikat. Yang orang kita ramai yang salah faham, dia ingatkan apa? Iblis ni adalah bapa jin. Tak, sebelum dia ada pun, dia ni satu jin je yang duduk di langit bersama dengan para malaikat di syurga. Adapun yang lain-lain tak. Itu je beza dia. Yang pening kepala, kan jin ke tidak, tak, dia satu jin. Dan bahkan Allah Ta'ala address dia, nanti kita akan baca kemudian ayat 36, mana Allah Ta'ala akan sebut dia lepas daripada dia kufur. Mula-mula Allah Ta'ala panggil dia iblis, tapi lepas dia langgar perintah Allah Ta'ala dan dia menyombong, Allah Ta'ala panggil dia sebagai syaitan. Sebab syaitan ni sebenarnya dia adalah lafaz atau tekat panggilan sifat, bukannya nama. Bahkan manusia pun ada syaitan manusia. Yang surah Al-Baqarah kan, ayat yang ayat yang kita baca itu berkenaan dengan orang-orang yang orang-orang munafik. Kalau Allah katakan wa idza laqul ladina amanu, bila mereka bertemu orang beriman, qalu amanna, mereka kata kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, bila mereka bersendirian kepada syaitan-syaitan mereka, qalu, mereka berkata inna ma'akum, kami bersama kamu. Ayat 14 tu, inna ma nahnu mustahzi'un, kami hanya uluk-uluk saja. Maksud dia orang munafik, Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran, perangai dia bila jumpa beriman, kami beriman. Bila bersendirian dengan syaitan dia, soalan, orang munafik beli setan kat rumah macam orang Melayu beli toyol ke? Kan, itu kena tanya balik. Tak, dimasukkan syaitan tadi lah apa? Konsultan mereka, penasihat-penasihat mereka di kalangan Yahudi yang keliling Madinah tadi. So jadi bila dia jumpa orang Islam, dia kata kami beriman. Bila dia keluar pergi jumpa Yahudi berkenaan, mereka berkata inna ma'akum, kami bersama kamu. Inna ma nahnu mustahzi'un, kami bersama Muhammad tu kami uluk-uluk saja. Jadi Allah Ta'ala gelar konsultan tadi, Yahudi yang tak beriman tadi, sebagai apa? Syaitan. Faham macam tu lah. So syaitan yang dimaksudkan adalah apa? Sifat. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah An-Nas. Allah Ta'ala nyatakan qul a'udzu birabbin nas, katakan Muhammad, aku berlindung dengan apa dengan pentadbir manusia ini. Ilahin nas, Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia ini. Ilahin nas, Tuhan manusia ini. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswas, kejahatan waswas. Khannas, makhluk yang menjenguk sekali-sekala, sekejap datang, sekejap pergi, sekejap datang, sekejap pergi. Dia bukan sentiasa datang, dia kadang-kadang hintai, lari. Khannas. Dan khanasa ni maksud dia berkedipan, kejap datang, kejap hilang. Yang makhluk ni tadi, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan pada hati manusia, pada dada manusia, minal jinnati, dari kalangan jin, wan nas, dan kalangan apa? Manusia. So jin tu ada dua, syaitan tadi yang kata membisikkan waswas. Ada dua jenis. Satu jin, satu manusia. So bila sebut syaitan tu, dia bukan nama.
Dia bukannya bangsa, dia adalah sifat. Siapa-siapa yang tak perangai dengan perangai yang perangai syaitan ni ya, engkar, degil, tak nak patuh dan tak nak tunduk, dipanggil syaitan. Tak kira hatta binatang pun bila Nabi gelarkan anjing gila sebagai syaitan. Bukan maksud dia jin, anjing gila tu jin jadi syaitan. Bukan. Dia binatang tu jenis tak boleh patuh. Anjing gila ni tak boleh patuh, ajar macam dia takkan baik dah. Anjing gila, kalajengking, ular yang Nabi panggil sebagai syaitan. Bukannya maksud syaitan tadi dia lah gitu. Orang kita sebut syaitan dia bayangkan ada tanduk sekian sebagainya. Tak. Any makhluk yang tak nak tunduk, tak nak patuh, dipanggil sebagai syaitan. Itu yang Umar bin Khattab anhu bila dia tunggang dia kayak kuda. Dia bawa kepada dia kuda daripada Eropah. Kuda Eropah. Pasal Umar dia besar. Bila naik kuda biasa tu kaki cecah lantai. Naik kedai tu kaki dia gitu. Macam naik kuda kepang, kaki dekat bawah. Jadi dia orang bawa kuda Eropah untuk Umar. Kan kuda Eropah ni besar kan, kaki berbulu dan sebagainya. Dah bagi Umar naik. Umar naik je kuda tu jatuhkan dia. Umar naik kuda tu jatuhkan dia. 3-4 kali asyik dijatuhkan, maka Umar pun kata apa? Ma hamaltumuni ila 'ala syaitan. Korang tak bawa aku naik melainkan ke atas ekor setan. Korang tak bawa aku naik melainkan ke atas ekor setan ni. Maksudnya sebab syaitan. Jadi dia pasal dia tak patuh. Tak boleh patuh. Sedangkan kuda yang biasanya Nabi letakkan, kuda ni kuat daripada manusia. Tapi Allah tak jadikan dia boleh patuh pada, kan, diajar sejam, 2 jam, ada orang 3 hari, 4 hari, dia akan patuh dan tunduk. Kan, benda kuda tengah liar ni, orang tu last sekali dalam beberapa minit dia boleh naik kuda tadi untuk ditunggang dan diajar. Mana tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata al-khail, kuda ni maqudun, terikat binawasi al-khail, pada ubun-ubunnya kebaikan, ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Tiba-tiba datang orang bawa kuda pada Umar, kuda ni tak reti patuh, maka Umar panggil dia syaitan. So syaitan ni lafaz yang macam tu, lafaz untuk benda degil, tak dengar cakap. Faham bukan maksud dia ni syaitan ni macam hantu je, salah faham kan. Jin lah, tapi kata syaitan ni adalah bentuk dia jadi. Manusia pun ya, binatang pun boleh jadi, syaitan jin pun boleh jadi. Tapi bila sebut tapi iblis sebenarnya kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala muamalah dengan nama iblis sebelum dia dilaknat. Lepas dilaknat dia dipanggil sebagai apa? Syaitan. Itu yang nanti ayat 36 nanti lepas kita akan baca insya-Allah. Kita berhenti 35 kan. 36 nanti kita akan baca insya-Allah. Kita akan lihat bagaimana karakter iblis tadi bertukar menjadi syaitan. Mana Allah Ta'ala sebut kan dalam ayat 1 sampai 35 kita baca kan. 30, 31, 32, 34, 35 dalam semua tadi kita baca. Semua tadi tu sebut tau. Yang ada mula-mula sekali Allah dengan para malaikat. Kemudian muncul wa 'allama Adam mula muncul. Kemudian bila ayat ke-34 muncul iblis. Aba wastakbara kan, iblis muncul. Mana Allah, para malaikat, Adam dan juga iblis. Kemudian ayat berikutnya disebut wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami kata kepada Adam, tinggallah engkau dan isteri engkau dalam syurga. Okey, ayat 35. Dalam ayat berkenaan mana karakter dah cukup 5. Mana tinggal lagi? Kan 36 ada timur nama isteri Adam. Isteri Adam maksud dia Allah, para malaikat, Adam, iblis, isteri Adam. Ayat berikutnya keluar fa azallahum asyaitan, menggelincirkan mereka dua syaitan. Syaitan tu bukan makhluk lain, iblis tadilah, tapi dipanggil dia sebagai apa? Syaitan. So kena faham So kita akan bincang insya-Allah secara detail pasal banyak orang salah faham berkenaan bahaya iblis, syaitan ni apa benda pada manusia. Ada orang kata takik perut, ada orang kena saka, santau dan sebagainya, disalahkan semua kepada hantu. Jadi sebenarnya dalam Islam kita tidak disuruh supaya percayakan macam tu. Bahkan kita punya muamalah dengan makhluk-makhluk halus tadi adalah kalau kita diganggu, minta perlindungan dengan Allah Ta'ala cepat. Tu je. Tak ada disuruh kita macam keluarkan aura, tembak kan, macam cerita Mak Lampir. Dulu ada cerita Mak Lampir tak ada dah kat televisyen. Saya cari dulu CD dia tak ada kan, Mak Lampir. Yang wali-wali dia kerja benih. Nak halau hantu tu dia bergendang. Kan, berhadrah dan sebagainya. Lawak jugalah, tapi nak macam mana? Cerita dia gitulah. Benda-benda tadi kita kata dalam Islam kita ni disuruh supaya buang segala khurafat dan dongeng daripada kepercayaan kita. Itu datangnya Islam ni buang benda-benda tersebut. So kita kata memang makhluk tadi ada, tapi kebahayaan dia tadi berdasar pada apa yang Allah izinkan saja. Dan izin Allah Ta'ala untuk mereka yang sebenarnya adalah kepada was-was, bukannya kepada menyakitkan badan kita. Faham Nanti kita bincangkan. Jadi yang paling kepala dah iblis ni apa tak payah. Dia memang iblis. Seekor jin yang diberikan Allah Ta'ala kemuliaan untuk duduk bersama para malaikat. Dia adalah jin. Dia bukannya jin yang pertama. Not the first jin. Bahkan sebelum dia ada jin-jin yang lain. Cuma dia ni satu jin yang diberikan Allah Ta'ala kemuliaan untuk tinggal bersama dengan para malaikat.
Lepas dihalau, dia mula kumpulkan tentera dia, ngajak jin-jin yang lain yang memang tinggal di muka bumi ini pada sebelum turunnya Adam, untuk bersama dengan dia menghasut anak-anak Adam yang lain. Itu je. Tak lebih dari itu. Dan dia bukan malaikat. Bukannya ketua malaikat, bukan malaikat. Macam digambarkan oleh orang Kristian. Dia bayangkan bahawa apa? Benda-benda yang tadi dia kata the first ni ada Lucifer lah sebagainya. Dia katakan malaikat yang menentang Tuhan. Kan fallen angel kan. Angel yang jatuh ke muka bumi. Jadi Islam tak ada. Kita semua para malaikat adalah mulia, hamba-hamba Allah yang mulia yang tidak pernah mengingkari perintah Allah Taala. Adapun kalau ni kata jin, ya. Jin adalah makhluk yang boleh lawan Allah Taala, berdegil melawan perintah Allah Taala. Jelas ada soalan? Jin dia macam manusia pelajar juga. Dia berfungsi di bumi. Okey, macam ni. Itu yang kita kata jin Jin kahwin, kita kahwin. Jin ada masyarakat, kita ada masyarakat. Jin makan, kita makan. Jin demam, jin mati, kita mati. Sama je. Apa beza sebenarnya? Itu kita akan tahu fungsi tadi lepas kita tahu apa beza. Apa beza kita dengan jin? Tak ada benda physical power. Ni, benda ni kita boleh buat kan? Jin tak ada buat benda ni. Dia boleh khayalkan orang, tipu orang, sihir orang, rosakkan nampak orang ternampak benda tak nampak. Tapi ni tak boleh buat. Itu sebab saya kata apa? Kalau bagi seekor lembu hidup kepada jin, suruh dia sembelih, dia tak boleh sembelih. Kan? People are saying jin kuat, jin sekian kan, jin tu amuk, bla 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 bla. Bagi seekor lembu suruh dia sembelih. Bagi seekor lembu tu tolak pada dia. Ambil kau. Nak makan sangat, ambil. Cakap dengan dia. Takkan boleh jin tu tadi apa? Sembelih lembu tadi. Bagi telur sebiji suruh dia rebus. Telur sebiji. Okey. Di sini tajuk dia. Bila dia makan, kita makan, kan Nabi kata jangan istinja dengan tulang. Sebab apa? Itu adalah bekalan makanan saudara-saudara kamu di kalangan jin. Kita makan apa-apa, kita buang, dikutip. That is the level of makhluk yang orang kita sekarang takut. Anda makan, anda buang, itu makanan dia. Lepas tu datang kita menggeletar, ada hantu. Perasan tak? Dia pasal sebenarnya yang beza kita dengan dia sekarang ni, Allah Ta'ala tarik. Itu sebab nanti kita akan belajar kenapa kita panggil khalifah. Betul, khalifah ni actually adalah pengganti. Then the question is, kita ni pengganti siapa? Kalau ni kata nak ganti Allah, mentadbir bumi, Allah Ta'ala tak perlukan kita. Sebelum Adam turun, bumi dah siap. Matahari terbit dari timur ke barat. Memang dah siap dah. Pokok dah ada. Kalau Adam turun, pokok tak siap lagi, oksigen tak cukup. Turun-turun, ya Allah, tak boleh bernafas. Betul tak? Graviti tak ada kan? Graviti tak ada, air tak ada. Ya Allah, mana air? Tak, Adam turun ke muka bumi, semua dah siap. Adam AS turun ke bumi, dia pandai. Bukan pandai turun bumi kan? Kan kalau orang cerita orang batu tu kan, Adam turun tu dia dah apa? Bijak. Dalam syurga dah bersembang dengan para malaikat. Tak ada ni dah. Dia makhluk yang turun ke bumi ni dah ada ilmu. Adam ni berilmu turun. Kita diajarkan oleh barat bahawa apa? Turun-turun tu tak tahu bahasa. Kan? Ini salah. Kan? Wow kan? Flintstone kan? Okey, dengar Saya start tak langsung, kita ni pengganti siapa? Kalau kita bukan pengganti Allah Ta'ala, kita pengganti siapa? Ya. Saya jin dulu diberi tugas ini, dia tak boleh nak buat. Maka Allah Ta'ala apa? Tarik daripada mereka, bagi pada kita. Kalau kita tak boleh buat juga, Allah Ta'ala boleh tarik daripada kita. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Surah Fatir. Ada kita sebut itu Surah Fatir ayat 15-16. Surah Fatir ayat 15-16 supaya nampak kat sini. Pasal kita kadang kita perasan, kita kata kalau tak ada kita ni, dunia tak jadi. Mana ada? Ya. Allah sebut dalam Surah Fatir ayat 15-16, Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu semua ni fakir pada Allah Ta'ala, perlu pada Allah Ta'ala, harap pada Allah Ta'ala. Mana kamu nak hidup, sustain, semua perlu pada Allah Ta'ala. Tak ada benda yang kamu buat sendiri. Nak makan, benda Allah Ta'ala tumbuhkan. Nak makan, benda Allah Ta'ala hidupkan daripada tumbuhan yang Allah Ta'ala ciptakan. Nak minum, air yang Allah Ta'ala jadikan. Semua relate pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala huwal ghaniyul hamid, Allah Ta'ala maha kaya, maha terpuji. Dia tak perlu kamu. Dan nak zahirkan tak perlu tadi, in yasha, kalau dia nak, yudhhibukum, dia binasakan kamu semua. Dia binasakan kamu. Kamu,
Dia binasakan kamu. Wa ya'ti bi khaliqin jadid, datang ke makhluk baru. Bring forth satu makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, dan tidaklah itu di sisi Allah Taala satu benda yang sukar. Tak sukar langsung. Mudah. Tetapi Allah Taala tak buat sebab apa? Sebab kita ni memang dah dijadikan akan berlaku pada kita kiamat. Kalau kita bukan makhluk jadi kiamat, Allah Taala buang kita, buang makhluk baru pula. Macam hari tu kan, jin diberikan tugasan, dia tak nak buat, tak boleh buat, tak laksana, maka Allah Taala alihkan mereka, letak pula kita. Kalau kita tak boleh, sebenarnya Allah Taala boleh alih pula belas ayat ni, letak makhluk baru, exchange, boleh. Dan itu sebab kita kata, masa dia kata iblis makan, jin makan apa? Kan, makan, buang, baru dia makan. Tu orang tu kena masak, buang, baru dia kutip. Faham tak? Secara tak langsung, tuan-tuan sekalian, bila kita tengok orang takut saka, takut hantu ni, dia takut dengan benda macam kucing. Kita buang, dia makan hasil sisa kita. Lepas tu kita takut dengan benda tu. Pelik tak? Dia tumpang makanan kita, bila kita macam bismillah, tumpang makan kita. Tapi secara spiritually, mana makanan yang kita makan tadi dan sebagainya hilang keberkatan dan sebagainya. Maka secara dia tumpang makan di situ. Tapi benda kita masak, bukannya benda tiba-tiba datang, dia tangkap burung kat atas pokok, gigit-gigit makan. Mana ada? Siapa pernah ayam rumah dia ditangkap oleh jin? Angkat tangan. Hilang begitu ada musang. Mana? Jin makan asap tu saya tak pasti. Itu kadang-kadang orang kata bomoh cakap, wallahu alam. Tapi anyway, dia semuanya kalau nak asap sekalipun, tuan-tuan kena bakar. Anda bakar baru dia, bukan tiba-tiba dia buat api kan. Jin pun gitu-gitu atau beli mancis kat kedai, jin atau jin tu tak, dia tak boleh makan apa melainkan apa hasil kerja kita. Faham tak? Itu kedudukan jin sekarang ni. Yang kita pergi menggelupur takut dia kenapa? So tu sebab kita kata apa macam jin ni kan, apa dia fungsi dia. Mana dia asalnya dia lah yang duduk kat muka bumi macam kita sekarang. Dihilangkan mereka, digantikan kita. Tu dia kata khalifah. So the wording khalifah tu nanti kita akan baca. Kena jaga-jaga gunakan. Sebab nak kata khalifah Allah, kalau meaning laksanakan tugas arahan macam Allah kehendaki, yes. Ganti Allah mentadbir bumi bukan. You cannot say, we are actually the one who being appointed by Allah to take over the, tak. Tanpa kita hadir pun, langit tetap biru, hujan tetap turun, angin tetap bertiup, ikan tetap hidup, semua sekali binatang tak ada masalah kalau manusia tak ada. Tu kita kata additional kan. Ya alhamdulillah. Mana kita ni additional je. Tak ada kita, dunia berjalan juga. Tu sebab kenapa kalau orang kata ada wali kutub yang mentadbir alam ini, kena jaga. Siapa? Macam dia kata wali-wali tu takbir. Allah Ta'ala kata kalau Allah Ta'ala nak, Allah musnahkan manusia ni semua sekali. Datangkan makhluk baru. Tak bergantung dengan siapa. Allah Ta'ala maha kaya. Tak perlu kepada siapa. Hatta para malaikat pun Allah Ta'ala tak perlukan untuk mentadbir alam ini. Tapi bila Allah Ta'ala jadikan malaikat ni cabut nyawa, ini sebagai sekian, sebagai apa? Sebagai pemuliaan dia sebagai Tuhan. Yang ya takkanlah kita kata baik raja, Agung pagi tadi sapu sampah depan rumah dia. Agung sapu sampah. Buat apa tu? Sapu sampah. Kan kita kata tak logik lah kan. Dia pasal kebesaran dia, mana pembantu dia ramai sangat. Makin ramai pembantu makin hebat. Itu Allah Ta'ala zahir pada kita. Tapi anyway macam kita macam kan jin tadi, dia tak ada benda lain dia buat. Tu je kerja dia. Masa lepas tu bila iblis turun, ajak dia supaya apa? Buat kerja. Dia buat kerja lah. Start hasut anak Adam dan sebagainya. Tapi asal dia, kita ni hanya menggantikan tugasan yang mereka tak mampu buat untuk mentadbir alam ini dengan apa? Dengan arahan Allah Taala. Tak boleh. Mereka langgar. Tak tahu kak dalam Israiliyat mungkin. Kita kalau ikut umat Islam kita ni, kadang-kadang benda tak ada pun ada kan. Melayu pun ada pula cerita orang bunian. Hadis Nabi tak ada, firman Allah Taala tak ada. Tapi orang kita kata orang bunian. Okey, kalau tanya orang bunian tu datang mana? Diceritakan oleh pakcik-pakcik zaman dahulu. Cerita dia macam ni. Pernah dengar cerita orang bunian datang macam mana? Okey, cerita dia macam ni. Ada kononnya satu kampung dahulu. Satu kampung ni, dia orang panggil seorang Nabi ni dan kawan-kawan dia untuk makan. Bila saya tanya Nabi mana? Tak tahu Nabi mana. Dia kata Nabi Muhammad tak ada. Okey, satu kampung ni ajak Nabi makan. Nabi ni makan. Seorang Nabi daripada Nabi Allah Ta'ala. Tahu Nabi mana tak tahu. Tapi bila Nabi tu datang dengan sahabat dia untuk makan, orang kampung tadi tu sembelih kambing. Tapi dia sembelih petang. Sembelih time petang, tersembelih anjing sekali. Masak, diberi makan kepada Nabi tadi dan juga sahabat-sahabat dia, anjing dan kambing. Tapi sebenarnya ambing kambing gung-gung, takkan tak boleh beza kan. Kalau benda gelap si pun kambing, anjing gigit tu lah. Okay, anyway, tak apalah, kisah dari berlaku.
dia orang lepas tu malu kerana memberi makan anjing kepada Nabi berkenaan bersama para sahabat dia. Lalu dia minta Nabi berkenaan doa kepada Allah Ta'ala supaya satu kampung tadi diraibkan daripada mata manusia. Maka selepas tu berlakulah orang Bunyan. Tapi dia tak lepak dekat Tanah Arab, dia lepak kat Malaysia. Kan? Teruk tak? Bagus lah cerita ni. Jadi kat Tanah Arab, Nabi mana tak tahu kan. Nabi Melayu kita tak jumpa dah. Rasul Kahar tu kan, Nabi Melayu tak jadi, tak jawatan. Okey. Sekarang ni Nabi tu dia lawak. Kan? Tak ada benda. Jadi konsep sekarang macam jin ni tadi. Dekat dunia ni tuan-tuan buang, buang baru dia makan. Tapi still yang peliknya kita takut dengan dia. Dia nak makan, dia perlukan apa sisa kita makan. Kita dah masak-masak, dia tumpah makan dengan makanan yang kita makan. Bukannya dia makan-makan kan, dia akan tumpah makan dengan kita. Kalau kita dah ini soalan nasi tadi masak, dia masak ke kita masak? Kita masak, bagi beras pada dia, letakkan beras kat store. Yang beras kita hilang lah, jin curi kot. Mana ada? Dia tak boleh makan benda tu. Dia makan sisa makanan kita. Anything you left out, dia akan makan. Chinese dia sampai pergi jalan itu makan. Ya. Orang Cina pun ada buat macam tu. Dia bagi hari hantu kan. Masak-masak letak bawah meja sebagainya, kata hantu makan. Tapi anyway, dia makan mesti benda kita masak. Bagi seekor-seekor macam tu mampu dia tak boleh makan. Bagi seekor lembu, kan kata kampung ni ada jin mengamuk. Tuan-tuan datang kan, saya sanggup bayar. Apa nak? Lembu. Okey, saya bayar. Tapi dengan syarat jangan tuan-tuan yang sembelih. Kita letak kat pokok tu, tengok apa jadi. Takkan mati binatang tu. Tak adalah kesan gigit 3 kat tengkuk ni. Tak ada. Takkan ada. Sebab dia physically, itu yang tarik daripada mereka. Kita dengan dia sama semua sekali, kecuali satu benda je. Physically kita buat benda ni, dia tak boleh buat. Sihir kita dia boleh. Dia boleh delusionkan. Dia jadikan kita nampak benda kita tak nampak. Tapi benda tu ada, benda tak ada. Dia mengar benda kita tak, benda yang tak ada. Ketuk pintu dan sebagainya. Dia tak ada. Dia boleh bagi kita dengar, benda tak ada. Tak boleh zahirkan. Kecuali dia jadi orang. Kalau jadi orang, saya nampak, abang nampak, semua nampak, tak ada masalah. Saya nampak, abang nampak, semua nampak, tak nampak. Kalau kita pukul ketika tu, memang dia akan kena. Macam Abu Hurairah anhu, dia jaga taman sedekah, jin, syaitan ni datang rupa manusia. Dan Abu Hurairah dia kecil. Dia struggle dengan kawan tu, menang. Tangkap. Lepaskan aku, keluarga aku lapar dan sebagainya. Dilepaskan. Bila lepaskan, besok pagi jumpa Nabi. Nabi kata, apa kawan kau buat malam? Nabi tahulah apa kisah kawan buat malam. Nabi Allah Ta'ala berikan ilmu pada Rasulullah. Rasulullah tanya dia. Dia kata, ya Rasulullah, dia ni lapar, keluarga dia miskin dan sebagainya, dia nak makan, tak ada ni. Jadi dia mencuri. Nabi kata dia akan datang malam gang. Nanti datang sekali lagi. Malam berikutnya datang sekali lagi. Abu Hurairah tangkap kali kedua. Lepas tu dia bagi alasan, lepaskan. Lepas tu Nabi tanya besok paginya, Abu Hurairah kata macam tu, Nabi kata malam dia datang sekali lagi. The third night tu Abu Hurairah tangkap dia janji tak nak lepaskan. So dia kata macam lah, aku ajar kau satu benda, kalau kau nak letakkan badan kau, baringan kau baca ayatul kursi, maka syaitan tak kacau kau sepanjang malam. Allah lindungi kau daripada syaitan sepanjang malam, dari jin sepanjang malam. Maka dia lepaskan. Bila lepaskan, dia cerita pada Nabi kata apa? Sadaqaka, dia cakap betul pada kau, wa huwa kadzub, sedangkan dia pembohong besar. Itu adalah syaitan. Pasal kalau dia physically turun, tak ada masalah. Malaikat macam Jibril datang lah, mengajarkan Islam, iman, ihsan. Kan semua orang nampak. Semua orang nampak, tak ada masalah. Itu physical kan badan. Jangan kata tak fizikal kan, lain cerita. Bahkan kalau jin ni fizikalkan badan dia, kita bunuh dia mati. Macam berlaku dalam hadis yang sahih, Nabi kata bila salah seorang sahabat dia bergelut dengan ular, dia mati, ular tu mati. Maka Nabi punya fatwa dan sebut ketika itu, Nabi kata sebenarnya di Madinah ni ada jin-jin yang telah masuk Islam. Barang siapa rumah dia masuk ular atau benda-benda macam ni, beri izin 3 hari. Di Madinah, saya ulang sekali, di Madinah. Jangan buat Kota Damansara, jangan buat kat mana, kat Taman Tun. Dia kata di Madinah. Okay, jadi secara tak langsung itu benda yang berlaku. Kalau dia fizikal kan lain cerita. Tapi namun untuk ni sekarang ni kan tuan-tuan makan ni kan, air ni kita tutup. Tengok kurang, hilang jin minum. Tak ada. Bukan jin minum. Okay. Dia takkan boleh buat benda fizikal. Itu beza kita dengan dia. Anything kita makan left out, dia akan makan lebihan kita. Dia tak boleh makan benda yang tak masak. Kalau benda kita tak masak, benda bukan kita sembelih, dia takkan boleh buat apa-apa. Benda physically. Makan tu non physical lah. Dia itu orang tumbuhkan daging pada benda berkenaan. Kalau kita makan kita buang, akan ditumbuhkan daging di situ untuk dimakan. Tapi maksud dia kena masih lagi apa tau? Barang yang kita makan, kita buang baru dia boleh makan. Itu jin Islam dan Jin Islam, jin kafir sama saja. Both. Islam atau kafir. Macam nak bagi nukar? Kita kalau dia kata kita tinggalkan macam tu, barulah minum. Kalau dia kata kita sekian, tak ada. Macam ni mana boleh ambil? Ada akak benda tengok, bila tak air kita makin kurang.
Ni setan mana hidup minum ni? Tak ada. Kalau dia kata kita tinggalkan, sebab Nabi suruh tutup bismillah. Kan Nabi kata tutup bekas makan bismillah, tutup sekian bismillah pada waktu malam kan. Tutup bekas makan kita dan baca bismillah, Nabi suruh. So itu ajar arahan Nabi. Tutup ikat bekas minuman bismillah. Itu Nabi arahkan. So kalau macam ni tiba-tiba hilang, tak ada. Mana ada boleh hilang. Dia tak boleh. Physically tak boleh. Lain sama. Lain kita sama. Dia berdosa, kita berdosa, masuk neraka. Masuk syurga, sama je. Beranak, kahwin, marah, sakit, sama je. Only one thing. Apa tak mati pula? Zaman Nabi ada mati tu. Yang ular tu mati tu, yang Nabi kata dia mati masuk dia boleh mati. Kalau tidak, kalau malaikat lempar dia dengan zaman syaitan tu, dia mati. Dia mati. Ini tak boleh buat. Saya tadi buat jenis apa? Saya tak boleh buat benda ni. Kalau Sihir pun bukan ni. Dia cuma jadi medium. Bukan dia yang buat. Kena ada manusia. Bukan tiba-tiba datang cekik orang. Tak, kena orang ni buat. Panggil dia sekian, puja dia, then baru buat. Kena manusia punya, dengan medium manusia. Itu boleh jadi. Ya. Boleh kan? Setakat boleh jadi sihir. Boleh jadi kacau orang, boleh jadi buat sekarang orang. Mesti manusia. Bukan tiba-tiba datang jeng, tak ada. Mesti ada manusia. The medium is manusia. Soalan, bila orang tu bercakap, ini tanah dia, siapa cakap? Bomoh cakap, ataupun orang kena rasuk cakap. Soalan betul ke? Dan tertipu pun. Rumah dia dekat Kuala Pilah. Saja dia datang sini kacau, so kita bayar daripada dia. Kita percaya dengan dia punya kekuasaan, dan kita bayar. Nak apa ayam? Ambillah ayam. Kita buat benda berkenaan je saja, kita telah syirik. Dia nak kita syirik je, bukan dia nak kita ni. Dia nak kita syirik. So we can assume mana-mana Tak ada. Allah Ta'ala jadikan waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Untuk Nabi Muhammad ni, seluruh muka bumi ni alat bersuci dan juga masjid. Nak solat mana solat je. Tapi ini setan ada kat sini, peduli apa? Orang kata tempat ni keras, peduli apa? Pasal seluruh bumi ni untuk masjid untuk kita. Datang kita macam, tapi takutlah. Dan kita salah. Nabi dah clarify semuanya. Kecuali jamban dengan kubur je. Bukan tempat yang tak boleh semayang. Bukan tempat ibadat, tempat kotor. Tapi yang lain-lain semua Nabi suruh buat. Tak masalah apa. Kita kadang-kadang pergi open cerita pasal cerita Alibaba, cerita Fulailah Walailah sebagainya, menjadikan kita macam tempat ni ada hantu. Kan dulu orang Melayu kita nak lintas, minta maaf tok nenek, cerita tumpang lalu, kan? Minta maaf tok nenek, cerita tumpang lalu. Itu kita buat. Sekarang tak ada dah, tak boleh macam tu. Tak dibenarkan. Allah Ta'ala jadikan kita, dia makan sisa makanan kita, tiba-tiba kita kena tumpang jalan dia. Siapa suruh? Dia datang tanah lama tadi, dia ke yang bayar sewa? Kita bayar cukai tanah, dia lepak situ. Lampau-lampau lah tu. Faham? Okay, baik. Pengumuman kuliah khas selepas ini mazhab Syafi'i dan dalil, satu pembahasan oleh Ustaz Nasai Hanafi. Siapa-siapa yang ada masa kosong tak ke mana, sila datang ke kelas Tak ada. Dia normally tu sebab Nabi kata suruh tutup bekas makanan. Tahu, tapi tu katakan jangan biarkan terdedah lah. Tahu Nabi kata suruh tutup bekas makanan. Nabi kata waktu malam Nabi kata suruh tutup makanan tadi. Kan Nabi kata tutup makanan. Lalat makan juga. Tapi kita disuruh tutup bekas makanan. The question about adakah dia makan tu siapa soalkan. Tapi yang Nabi arahkan kita bismillah tutup bekas makanan, buat. Faham tak? Mana-mana. Pasal Nabi suruh ikat bekas makanan, ikatlah. Jangan kita not leftovers atau leftovers tak terpulang. Tapi yang asas pertama sekali, normally leftovers yang kita buang. Itu biasanya. Tak boleh pening kepala. Tapi yang bekas-bekas makanan itu, takkan kita tak beramal dengan tutup bekas makanan. Nanti kalau lepas tengok intai, jin datang tak dekat periuk aku. Dia akan makan kat situ. Okey, baik, berhenti. Nanti lain kali datang ke awal. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.